Firman Allah Subhanahu wa taala, serukanlah kepada manusia supaya mengerjakan haji. Nescaya datanglah mereka ke Baitullahil Haram. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kenderaan daripada negeri-negeri yang jauh. Seruan suci itu bergema di sanubari tiap-tiap 500 juta umat Islam di alam ini. Bagi mereka ini, seruan itu kini mendesak lebih-lebih lagi teringat sabda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memiliki bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikan dirinya ke Baitullahil Haram tetapi tidak pula mengerjakan haji, maka di atasnya itu akan dimatikan sama ada seperti kematian Yahudi atau Nasrani. Hajju qabla an tahijju. Tunaikanlah haji sebelum datang halangan melintangimu. Hanya sekali sahaja seumur hidup difardukan kita mengerjakan haji. Itu pun jika ada kemampuan. Kepada mereka yang pergi ini kita berdoa, zawadakallahu taqwa wa ghafara zambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu tawajjahta. Mudah-mudahan Allah membekalkan kamu takwa dan ia mengampuni dosa kamu dan ia mengurniakan kepada kamu segala kebaikan di mana-mana sahaja kamu pergi. Di antara lebih 5,000 umat Malaysia yang menyahut seruan suci Allah itu pada tahun 1965 ini, termasuklah ketua negara kita, Duli-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Satu upacara keberangkatan yang gemilang diadakan di lapangan terbang Kuala Lumpur. Rakyat dan pucuk pemimpin kerajaan Malaysia, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mengiringi Seri Paduka Baginda dengan doa mudah-mudahan Allah menjayakan Baginda berdua menegakkan rukun Islam yang kelima sebagai umat Islam yang mukminin. Jeddah, pelabuhan kapal dan lapangan terbang adalah pintu masuk ke Tanah Suci Mekah. Jemaah haji 10 tahun dahulu mungkin terpegun dan sesat di dalam bandar yang sedemikian pesat dan cepat kemajuannya. Hari ini, Jeddah sambil menerima bakal haji setahun sekali, mengusahakan minyak dan besi serta simen di kilangnya sepanjang tahun. Tahun hadapan diadakan pula televisyen. Di pelabuhan Jeddah, kapal Kuala Lumpur adalah di antara lebih 100 buah kapal yang membawa bakal haji dari 7 lautan. Setengah daripada bakal haji itu sudah pun berpakaian ihram memasuki niat umrah dan haji di Yalamlam, iaitu mikat bagi mereka yang datang dari Laut Yaman dan Asia Tenggara. Di lapangan terbang Jeddah yang menerima kapal terbang haji tiap-tiap 10 minit, kini menunggu keberangkatan tiba tetamu dan bakal haji yang teragung di dalam tahun Hijrah 1384 ini, Al-Malik Malaysia dengan kapal terbang khas Syarikat Penerbangan Malaysia. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi oleh Encik Snu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran, disambut dengan gairahnya oleh Yang Maha Mulia Al-Malik Faisal As-Saud, Raja Negeri Arab Saudi. Satu kehormatan istimewa diberi ke bawah duli Raja kita dalam istiadat mengalu-ngalu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia.
satu ketika bersejarah dalam riwayat tanah air kita. Sejak kerajaan Melayu Melaka mula memeloki agama Islam 500 tahun yang lalu, inilah kali pertama raja kita membuat kunjungan rasmi ke negeri kelahiran agama suci. Satu nikmat merdeka yang tak mungkin dikecap jika negara kita masih di bawah sebarang bentuk penjajah. Raja kita seterusnya dialu-alu oleh ketua-ketua perwakilan asing dan juga para penuntut kita. Kemudian, perangkatan diraja pun terus menuju ke istana tetamu, tempat persemayaman Sri Paduka Baginda dan rombongan diraja. Sebagai membalas hormat Raja Arab Saudi, Sri Paduka Baginda pun berangkat mengunjungi Duli Yang Maha Mulia Al-Malik Faisal. Baginda mengucapkan terima kasih atas jemputan Al-Malik Faisal melawat negeri Arab Saudi sambil menunaikan haji di negara pendukung agama Islam ini. Baginda Al-Malik Faisal amat dikasihi rakyat kerana adil dan cekap memerintah negeri serta maju lagi progresif dalam cita-citanya. Seperti almarhum Al-Malik Abdul Aziz, Baginda menumpukan segala tenaga dan usaha untuk meninggikan taraf hidup rakyat dan menempatkan kembali negeri Arab Saudi sebagai negara yang terkemuka di dunia. Pada malam harinya, diadakan pula majlis santapan menghormati Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia. Sebelum majlis dimulakan, Sri Paduka Baginda disambut oleh kerabat diraja dan duta-duta asing. Sejarah baru negeri Arab Saudi bermula tepat awal kurun 20 tatkala Al-Malik Abdul Aziz masuk ke bandar Riyadh dan meruntuhkan segala perbalahan di antara beberapa puak dan suku bangsa hingga bersatu padu seluruh negara. Negeri yang dahulunya bergantung atas hasil orang naik haji, kini dialihkan pandangan ke hasil yang lain hingga terdapat minyak dalam tahun 1936. Dengan minyak ini, maka licinlah perjalanan rancangan-rancangan kebajikan masyarakat dan iktisad. Di samping itu, Kerajaan Saudi menjunjung tinggi tanggungjawab rohani sebagai pembela konsep Islam dan segala lunas-lunas ajarannya. Esoknya, ke Kedutaan Besar Malaysia, Sri Paduka Baginda diiringi oleh Tuan Syed Ahmad Jamaludin disambut oleh pegawai-pegawai kedutaan. Sibuknya kedutaan sebagai tempat tumpuan bakal haji dan penuntut-penuntut yang dahagakan khabar tanah air diterangkan oleh Datuk Haji Kamarudin, Duta Besar Malaysia di negeri Arab Saudi. Madinatul Munawwarah, bandar mulia lagi dimuliakan. Bandar Madinah ialah yang menyambut dan menaungkan Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda berhijrah dari Mekah 1384 tahun dahulu. Perbuatannya itu untuk mengelakkan tumpahan darah sewaktu kafir Majusi di Mekah hendak membunuhnya kerana mengembangkan agama Islam, mengasakan Tuhan bertentangan dengan